Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Suryati dari Suryati Homeopathy. Okey, kepakaran saya adalah membantu mereka yang mengalami masalah resah, gelisah, takut yang melampau. Kadang-kadang tanpa sebab pun risau. Lepas tu tangan berpeluh, kadang-kadang badan berpeluh, muka berpeluh yang melencun apa semua kan. Tapi saya bukan seorang terpakar ya, tapi sebab saya dah 25 tahun dalam bidang ni, jadi saya berhajat untuk membantu mereka-mereka yang kadang-kadang sehingga terganggu. Okey, hari ni saya nak cakap pasal bagaimana seseorang itu yang, ialah kalau dari segi karier dia, kita tengok dia seorang yang memang orang yang agak berkarier, kalau di pejabat dia seorang dihormati, tapi bila musim PKP ni dia stres bila dia cakap dengan saya, dia sangat stres. Bila semua benda, bila balik pasar, dia kata semua benda dia kata dia kena basuh. Dia sekali balik pasar semua benda basuh. Dia kata anak-anak dia sekarang mula stres. Anak-anak dia rasa macam tertekan dengan sikap dia yang macam mengungkung, kata dia kan. Lepas tu suami dia pun stres. Bila balik kerja, dia kata suami dia kena mandi dulu. Dia kata dia rasa macam semua benda dia rasa tercemar. Dia rasa macam takut. Dia kata dia rasa resah. Dia kata macam mana patutkah dia buat macam tu. Yang ni adalah beberapa aduan yang saya terima lah sampai peringkat macam ni. Jadi masalah ni kita nampak macam benda ni simple. Kadang-kadang kita ketawa, kita rasa macam kita kata kesian kat orang ni kan. Tapi sebenarnya ini hakikat yang masyarakat kita kebanyakannya lalui dalam keadaan yang serba kadang-kadang ketakutan yang tanpa sebab. Saya selalu cakap dekat dia, saya tanya dia, saya kata pasti ke puan, pasti ke benda tu kotor, pasti ke benda tu dah tercemar. Dia kata sebab kita kontak dengan pekedai, kita kontak dengan tu kadang ni. Betul, anak-anak, saya kata anak tak pergi ke dia, tak tekan dia, memang tak pergi mana, makan di luar pun tidak, apa pun tidak. Saya kata janganlah macam tu. Saya kata benda ni sebenarnya, saya kata benda ni cuba puan duduk tenang-tenang. Saya kata patut ke puan buat macam tu. Jadi puan telah menimbulkan satu rumah stres. Sebab tu dia kata ni yang dia telefon saya. Dia kata kenapa? Dia kata dia rasa macam dia dah over dah dekat setahun dah. Dia kata dah pada bulan 3 hari tu dia bersikap macam tu sehingga dia rasa rumah tangga dia kacau bilau. Dia kata kan anak-anak dia rasa macam semua benda dia nak kawal. Jadi anak-anak tak boleh nak main di luar dan memang rasa tertekan. Semua jadi environment tu dia jadi stres. Sebenarnya tak patut macam tu. Jadi saya pesan kepada mereka yang ada sikap seperti ini, memanglah kita kena benda balik pasar buat, memanglah kita kena basuh benda, tapi tak adalah sampai semua benda nak kena basuh dulu, nak kena semua everything, and then plastik-plastik nak kena buang apa semua. Jadi sampai macam bukan benda normal lah maksudnya. Bayangkan kalau dia kata bawang pun nak kena basuh dulu. Kan, lepas tu kentang-kentang nak kena basuh dulu, lepas tu baru dia nak simpan. Dia kata kalau boleh buat macam tu, kalau boleh nak keringkan macam mana kan. Jadi dia kata kalau plastik gula pun, plastik tepung pun, dia kata semua nak kena basuh dulu. Bayangkan macam mana dia terlalu stres bila benda ni berlaku kan. Jadi saya pun sebenarnya tak sangka, sebab selama ni dia membuat rawatan dengan masalah-masalah yang lain kan. Tapi bila baru ni dia telefon saya, saya kata sampai tahap macam ni ya. Saya kata macam ni lah puan. Saya kata puan kena tenang. Okey, Aisyah Janal. Okey, Assalamualaikum. Okey, saya kata macam ni ke? Saya kata kan. Saya kata macam anak-anak. Dia kata anak-anak dah mula merontak. Dia kata suami pun dah mula tak bercakap dengan dia. Sebab terlalu rasa dikongkong. Jadi di situ dia telefon saya lah. Saya kata sekarang ni cuba tenang. Apa-apa pun tenang. Saya kata benda ni, saya kata kita kena minta ke Allah. Saya kata minta Allah lindung. Saya tanya kat dia. Saya kata ada tak jalan-jalan tu puan yang macam tu. Dia kata bila dia melihat satu hari kawan dia relax je. Kata dia balik macam biasa je. Saya kata kena hidup kan. Kita kena jaga SOP. Saya kata lepas tu hidup secara normal lah. Saya kata janganlah sampai macam tu sekali. Saya kata make it happy. Saya kata macam biasa. Bagi anak-anak main. Janganlah sampai tak boleh nak berkawan dengan orang. Saya kata
pastikan jiran-jiran kita pun tak terlibat benda-benda macam ni. Saya kata insya-Allah, saya kata kan masing-masing jaga kan. Saya kata kan ni sampai anak nak main tak boleh duduk dalam rumah, budak-budak tu nak jadi apa, saya kata kan. Saya cakap macam tu dengan dia lah. Saya kata tenang, saya kata fikir betul-betul, bincang anak-anak, bincang dengan suami, saya kata kan, lepas tu barulah saya kata, lepas tu basuh macam biasa lah, saya kata takkanlah saya kata bungkusan tepung pun semua nak kena basuh, saya kata macam mana, saya kata kan. Jadi semua benda dia nak basuh. Apa saja yang keluar daripada yang dia beli di luar dan dia kena basuh, dia kata dan dia stres. Bila dia stres, dia kata dia akan berpeluh-peluh yang teruk, dia kata sampai basah. Lepas tu dia akan kepenatan dan satu hari dia akan tidur. Dia kata kadang-kadang masak pun tak boleh. Jadi macam mana? Bayangkan. Jadi dia telah mengganggu. Dia lah balik pasar. Lepas tu bila dia penat, dia tidur, dia tak masak. Lepas tu anak-anak nak makan macam mana? Jadi itu yang dia kata sampai, dia kata kehidupan dia jadi macam tak normal, dia kata kan. Kadang-kadang dia kata macam benda yang macam pelik. Tapi inilah yang berlaku. Yang bila dia telefon saya baru-baru ni, dia kata dia tak tahu nak buat macam mana. Saya kata cuba puan bincang balik dengan suami. Saya kata pertama first step, puan tenangkan diri, fikir betul tak benda ni macam ni. Kan benda tu tidak seteruk itu. Jadi bila perasaan puan macam tu tidak dikawal, dia akan jadi macam-macam, saya kata kan. Lepas tu baru ni dan selepas ni dia tak telefon saya. Saya kata kalau apa-apa telefon saya balik. Saya kata bincang dengan suami dan jangan sampai tak pergi, anak-anak tak pergi main. Jadi budak-budak tak sekolah, saya kata apa yang orang nak buat. Saya kata betul-betul bagilah keluar main lepas solat apa semua sekejap. Saya kata macam biasalah anak-anak. Saya kata jangan jawang kawal sangat. Saya kata suami takkanlah. Dan pejabat dia pun saya kata tak ada pun orang kata kena masalah macam ni. Saya kata jadi you tak perlu risau, saya kata kan. Jadi itulah saya kata, jadi jangan jadikan stres sehingga sebab saya kata jangan sampai kita terlalu stres hingga mengganggu kehidupan rumah tangga. Jadi kehidupan berkeluarga. Jadi ini benda ni berlaku biasa. Jadi bagi mereka-mereka yang mengalami masalah resah gelisah yang macam ni, selalunya memang keluarga akan rasa terganggu. Jadi kita kena belajar tenang, istighfar banyak, doa banyak-banyak, minta ke Allah kesembuhan milik Allah dan bukan berjalan buntu. InsyaAllah masih boleh dibantu. Jadi saya selama ni saya dan macam-macam cerita lah. Jadi saya setiap hari saya cuba bagi cerita-cerita yang macam ni. Kita cuba bantu bagi mereka-mereka yang ada masalah-masalah yang seperti ini, insya-Allah. Jadi jika anda perlu dibantu, boleh PM saya lah, insya-Allah. Okey. Jadi saya minta maaf, saya bukan nak membuka bisnes siapa, tapi ini pengalaman saya dengan dan saya tak cerita siapa pun dia kan. Jadi siapa yang ada masalah macam ni, cuba bertenang, bincang dengan anak-anak dan suami macam mana nak buat. Jadi diorang pun ambil bahagian. Jadi diorang pun akan jaga diri diorang, insya-Allah. Jadi jangan risau. Jadi benda tu tak beban pada kita seorang. Kan kita bila kita berbincang, benda tu tidak beban kepada kita seorang. Jadi saya tak setujulah kalau semua benda nak kena basuh, apa benda jadi beban, lepas tu kita dah kepenatan. Satu kerja pun tak boleh nak buat. Jadi macam mana? Jadi dia mengkaitkan benda-benda lain dalam kehidupan kita. Okey? Jadi saya sampai sini saya minta maaf. Jadi saya cuba share. Sebenarnya saya cuba share apa yang berlaku dalam masyarakat bagi mereka yang mengalami masalah yang rasa gelisah ni, rasa fikiran tak tenang, kadang-kadang tak boleh tidur malam. Sebab tu bila dah jadi macam tu berpeluh-peluh banyak, jadi macam dia pun jadi panik cepat. Kan? Okey? Kita cuba bantulah, insya-Allah. Okey, jadi ini saja dan sekiranya bermanfaat boleh share lah, insya-Allah. Okey, assalamualaikum.